Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita sambung balik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadi, karangan Syekh musannif ni, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dah. Jadi kita nak bincang ni, kita nak bincang pula pasal rebutan lah, istihad rebutan. Okey. Okey, bermula orang yang buta seperti orang yang melihat jua, wajib dia istihad ni. Tak boleh pakai agama lah ni. Jangan Allah maaf, tak boleh kata gitu dah. Atas kaul yang azhar. Jadi bahasa Syafi'i ni ada azhar dah, asah. Jadi yang zahir lah, yang dia ada kaedah-kaedah dia dah. Lepas ni kita akan bincang lah biasa atau azhar, asah dan sebagainya dalam bahasa Syafi'i ni. Dan lebih sahih dan yang azhar dah, maka sahlah baginya istihad pada yang tersebut itu kerana kuasa ia atas mendapatkan najis dengan didengarnya atau dari baunya atau diciumnya dah, atau rasanya dah, atau dirasainya dengan lidah bersalahan dengan hukum orang buta pada kiblat. Buta kiblat ni maka tiadalah harus baginya istihad pada menentukan kiblat, kerana sekalian dalil kiblat terhenti pada atas penglihatan mata jua. Jadi orang buta ni jadi orang buta dia kena guna mata nak tahu kiblat lah mana pun dah, nak tahu utara selatan. Kalau bila tak tahu mata dia tak boleh guna gak, tak boleh nak istihad dan tentukan kiblat orang buta dah. Dan harus bagi orang yang buta itu merasai dengan lidah kerana tiada diyakinkan akan najis sebab serupanya dia. Jadi dia boleh rasa lidah sikit nak tahu dah. Lepas tu nak tahu najis ke tidak dah. Gitu lebih kurang dah. Menurut kau pendapatnya lebih zahir bahawa orang buta hukumnya sama dengan orang melihat, sah istihadnya sesuai dengan persyaratan yang disebutkan di atas. Kerana ia masih dapat mengetahui adanya najis dengan mendengar keterangan orang lain, mencium baunya atau merasa dengan lidahnya. Lain halnya orang buta dalam menetapkan kiblat. Dia tidak boleh beristihad menentukan arah kiblat. Orang buta tak boleh kata nak istihad, tak boleh. Dia kena dengar orang kata dah, kena taklid dah. Kerana tanda arah kiblat itu semuanya ditentukan oleh penglihatan mata. Jadi dia tak boleh tengok dengan mata, macam mana dia nak istihad dah. Dan orang buta boleh merasai dengan lidahnya kerana belum yakin najisnya dan masih mirip dengan lainnya. Jadi najis tu dimaafkanlah, kita rasa sikit-sikit nak tahu najis dah. Hanya haram merasai apabila telah nyata najisnya dan tidak ada yang menyerupainya. Kalau dia tahu benda tu najis, tak boleh nak rasa bau boleh dikatakan haram. Kalau tak tahu benda tu najis, kita teras, kita tahu najis ke tidak, dimaafkan mula dah. Macam puasa dah, nak terang makan yang tahu sedap tak sedap dah, tekan masak dah. Tak apa dah. Okey, gitulah. Adapun haram merasa najis maka iaitu tertentu dengan yang tiada serupa. Dan apabila istihad orang buta dan hairan ia tiada zahir padanya alamat yang menunjukkan atas yang dimaksudkan, hendaklah ia taklid kepada orang yang melihat yang istihad atau kepada orang yang buta yang lebih kuat pendapatnya daripadanya. Dan jika tiada diperolehnya orang yang tempat taklid, maka hendaklah ia tayamum. Jadi apa-apa pun kita dengar kata orang lebih ni. Jadi sini dia kata, dan apabila orang buta beristihad dan ragu kerana tandanya kurang jelas, untuk membuktikan dia dimasukkannya, nak tentukan hak ni najis ke bekas ni najis ke, maka hendaklah ia bertaklid, mengikuti istihad orang yang melihat ni. Dia kena dengan kata orang hak tu lah, dia tak boleh kahking ni. Saya nak istihad. Walaupun dia ni buta dah. Kalau ada orang yang boleh lihat, dia boleh rayak hak ni najis, bekas ni hak ni tak najis, dia kena pakai lah kan. Gitulah. Ataupun yang kata hendaklah taklid mengikuti istihad orang melihat dan mengikuti orang yang buta yang inderanya lebih kuat. Ataupun ada orang buta tapi dia rasa dia dari bau ni hebat lagi, dia kena taklid lah kepada orang tersebut yang lebih kuat lah. Dan kalau tidak diperbolehkan orang yang diikuti, maka hendaklah ia bertanya. Kalau tak tahu nak ikut siapa dia sendiri tak boleh istihad ke apa, maka hendaklah ia tayamum dah. Nak rasa bau pun tak boleh. Tak ada benda yang boleh menanda tanda-tanda untuk menentukan hak mana lebih kuat najis, hak mana tidak, maka dia kena tayamum dah.
Okey, lepas tu, dan demikianlah jika tiada ada pada hidung orang buta itu pencium, dan tiada pada lidahnya perasa, dan tiada pada tangannya penjabat, nak jabat nak tangan, dan tiada telinganya mendengar. Tertegahlah daripadanya ijtihad, dan tiada kuasa yang mendapatkan najis dengan yang tersebut itu, hanya hendaklah ia taklid. Dan jika tiada diperolehnya tempat taklid, ni ikut buta ke lain, maka ikut tanpa hujah tak apa dah, maka hendaklah ia tayamum saja. Dan jikalau serupa atas seorang air yang mutlak dengan air mawar yang hilang baunya, tiadalah sah baginya ijtihad pada keduanya, kerana air mawar itu tiada asal baginya pada mensucikan. Tetapi jika tiada diperolehnya air lain yang suci mencucikan dengan yakin, maka wajiblah atasnya mengambil wuduk sekali dengan air yang pada satu bejana, dan sekali lagi dengan air yang pada bejana yang kedua. Dan jika lebih harga air mawar daripada harga air yang mutlak itu sekalipun. Jadi air mawar ni jenis juga lebih kurang air biasa. Kalau tidak boleh nak check kan, dia kena ambil semayang tu, ambil dua-dua dah. Tak jadi najis. Moga air mawar ni bukan najis dah, cuma tak sah nak ambil semayang dah. Tu di segi tu dah. Ni benda detail dah, benda yang mazhab lain setengah tu kata boleh berlaku asal-asalkan air dah. Ada tali, ada sahabat buat dah. Tak apa lagi baca hak ni dah. Kalau air mutlak serupa dengan air mawar yang sudah hilang baunya dah. Kalau hilang bau rasanya, tidaklah satu ijtihad pada kedua macam air itu, kerana air mawar pada asalnya tidak menyucikan. Masalahnya air mawar ikut mazhab kita ni, yang asal-asalnya mawar ni tidak menyucikan. Macam mana kalau tukar jadi air pun sekalipun tidak menyucikan. Kalau air tu asalnya air, tiba-tiba jadi najis, lepas suci balik, tak apa, pasal asal-asal air itu adalah menyucikan dah. Dia cemas mata, lepas tu mendak kau gapo ada proses istihalah, kau gapo dah tukar jadi air suci bersih, maka dia boleh pergi yang asal dia. Tetapi kalau tidak diperbolehkan air lain yang suci dan menyucikan dengan yakin, maka ia wajib mengambil wuduk dengan air yang dalam tempat yang pertama, dan sekali lagi dengan air pada tempat yang kedua. Dan sekalipun jika harga air mawar itu lebih mahal dan harga air daripada harga air mutlak, mahal pun bayar juga pasal nak semaya dah. Dia kata gitulah. Inilah yang dirajihkan oleh Syekh Ibn Hajar lah, Ibn Hajar Al-Haytami dan Syekh Ramli dalam Tuhfah dan Nihayah. Dah sama-sama sokong menyokong ni, jaga-jaga berlaku ni. Dah. Persalahan Syekh bagi Syekh Ibn Al-Maqri dah. Ibn Al-Maqri dalam Rod gapo dah kitabnya, dah sahlah wuduknya dengan keduanya, kerana diyakinkan padanya memakai air yang suci menyucikan, dan dimaafkan ketiadaan jazamnya, putusnya pada niat, kerana darurat adalah bandingnya seperti orang yang lupa akan satu sembahyang daripada sekalian sembahyang 5 waktu, dan tiada wajib atasnya tak kala mengambil wuduk memakai kafiah yang menghasilkan jazam pada niat, kerana masyaqqah atasnya. Tetapi yang demikian itu sunat jua. Jadi dia kata nak Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah dan Syekh Ramli saling sokong menyokong, kuat menguat lah. Setuju cara ni, iaitu ambil dua-dua dah. Buta tak tahu bekas mana hak najis, bekas mana hak boleh air mutlak sungguh. Air mawar selagi. Air mawar ni bukan najis ni, air mawar dah. Air yang bukan boleh buat air semaya lah sepatutnya dah. Air yang bukan air mutlak tak boleh buat air semaya. Jadi tak tahu gitu, dia ambil dua-dua. Okey, waswah tak tahu hak mana so, dia tak istihad gaul, ngomong dua-dua dah. Ambil semaya sekali dengan air mawar ke air mutlak ke, sebekah. Selagi air mawar ke air mutlak tak tahu, ambil sekali lagi dah. Salah satu mesti dah air mutlak dah. Jadi bolehlah dia kata dah. Itulah pendapat yang disokong oleh Syekh Ibn Hajar dalam Syekh Ramli dah. Tapi Syekh Ibn Maqri dalam kitabnya Rawdah mengatakan sah wuduk dengan kedua macam air itu, kerana yakinnya memakai air suci lagi menyucikan, dan maafkan kerana keyakinannya masih belum mantap, maka hal ini dianggap darurat. Ni Ibn Maqri yang lain, Tok Guru besar juga dalam masalah sini. Dia kata salah satu pun tak apa dah, ataupun sah dua-dua dah sembahyang dah. Tak, bandingannya orang yang lupa salah satu solat yang 5 waktu dah, dan dia tidak wajib dikala mengambil wuduk mempergunakan cara untuk memantapkan keyakinan hati, kerana sulit baginya. Tapi demikian itu sunat juga. Yakin ni air mutlak ke, air boleh semaya ke, ni air mawar ke, nak yakin tak boleh dah. Tu tak apa.
dimaafkan, dan ketika kata sunat je. Kalau kita yakin, kita tak yakin, kita kira dimaafkan darurat dah. Dalam memantapkan keyakinan hati dia dibawa kaifiat. Rupa kaifiat yang menghasilkan jazam pada niat bahawa diambilnya daripada air yang satu berjana setapak tangannya. Setapak kanannya kanan, dan daripada berjana yang kedua setapak tangannya kiri. Lalu ia berniat. Maka dibasuhkannya pada tangannya kanan kepada sebelah makanya kanan, dan yang pada tangannya kiri kepada sebelah mukanya yang kiri, pada hal berserta kedua-duanya lagi hadir. Ia akan niat pada ketika itu, kemudian maka diaksunkan, disebalikkannya pula. Yang ini diambilkan pula daripada berjana yang kedua, lalu dibasuhkannya ke mukanya yang pihak kanan. Diambilnya daripada air berjana yang pertama, lalu dibasuhkan bahagian mukanya yang pada pihak kiri. Maka disempurnakannya akan wuduknya dengan air berjana yang pertama. Kemudian maka disempurnakannya pula akan dia dengan air berjana yang kedua. Maka apabila dikerjakannya akan kaifiat. Caralah kaifiat ini. Dan saya hasillah bagiannya jazam pada niat, kerana berserta niatnya dengan membasuh suatu suku daripada mukanya dengan air mutlak, dan yang diyakinkan inilah sekalian pada air mutlak yang serupa dengan air mawar. Jadi yang style ni, mula ambil semaya tu, ambil sebekah, ambil basuh muka alik kanan, bahagian kanan dah. Ambil so lagi bekas ni tapak tangan kiri, basuh muka alik kiri. Hak yang kedua terbalik. Tangan kanan ambil bekas alik kiri, alik kanan ambil bekas alik kanan dah. Lepas tu sapu hak ni. Jadi automatik salah satunya kena dah yang mutlak dia kata dah. Dia kata gitu lah lebih kurangnya. Kita tak suat gitu tak apa dah. Kali pertama sapu. Kali kedua sapu hak ni pun dah ikut dah. Dah. Tapi dia ajar cara tu dah. Wallahu a'lam dah. Kita nak buat cara dia pun. Tapi dalil tak ayat dah. Jadi apabila tak ayat dalil kita tak boleh. Tidaklah wajib kita pergi ke mahkamah ni. Okey, kita baca dah. Dalam meletakkan keyakinan hati bahawa dia ambil satu cedok air diletakkan pada telapak tangan kanan, air yang ada pada dalam tempat yang pertama dia tangan kanan lah, ambil telapak tangan kanan. Kemudian dia ambil lagi satu cedok air yang diletakkan pada tangan kiri dia. Satu cedok lagi ambil tangan kiri dia. Dan air ada di tempat yang kedua lalu berniat dah. Maka air ada pada tangan pada tapak tangan disapu ke muka sebelah kanan, hak tangan ni, hak sebelah pertama ni sapu muka alik kanan dah. Ni pula sapu air petang kiri ke muka sebelah kiri dengan cara berbaringan sambil berniat ni. Niat ambil semanya lah. Ikut mazhab kita kena serentak. Mazhab lain kita boleh niat sebelum ambil semaya dah. Niat-niat mengikut mazhab lain bukan rukun tapi syarat. Kita jahat kata jadi rukun semaya, rukun ambil wuduk dah. Kena berserentak dengan satu ibadah. Itulah timbul dalam mazhab kita kena niat dalam takbir. Mazhab lain tak niat dalam takbir dah. Jumhur ulama 3 mazhab. Jadi niat ni sebelum takbir dah. Dalam takbir tu dia tak masuk niat. Dia masuk ke besar Allah Akbar kan, maksudnya Allah Maha Besar dah. Jadi sini pula mengikut mazhab kita pun gitu tau. Kena niat tu masuk sapu kali pertama hak wajib dalam rukun semaya dah. Rukun wuduk dah. Kalau kita belajar mazhab lain dan kita yakin dan kita belajar tak apalah ikutlah mazhab lain. Ambil semaya tu sebelum start nak wajib pun kita boleh niat dah. Seperti niat ni benda hati hati kita nak buat kerana Allah SWT nak semaya dah. Tak ada apa-apa dah. Okey, habis itu dah. Kemudian dibalik lagi, yang ni diambil lagi air yang ada pada tempat yang kedua lalu disapu ke muka sebelah kanan. Jadi tangan kanan kita ambil hak kiri tu, bekas hak kiri hak kedua dah. Sapu hak kanan. Dia ambil air pada petang pertama, dibasuhnya hak tangan kiri ni ambil daripada tempat yang ke pertama tu, terbalik dah, kita silai dah. Sapu hak kiri pun dah. Lalu wuduknya teruskan dengan air pada tempat yang pertama, kemudian teruskan wuduk dengan cara pada tempat yang kedua dah. Gitulah. Jadi silai dah. Dan kalau cara ini dikerjakan maka tercapailah jazam, yakni ketetapan hati. Kerana niatnya bersama-sama dalam membasuh salah satu anggota bahagian dan mukanya dengan air mutlak yang diyakini. Inilah semua air mutlak yang serupa dengan air mawar. Jadi mesti salah satunya kena dah anggota wuduk kita tu kena dah air mutlak. Walaupun sekali lagi kena air mawar tak ada masalah sebab kena dah. Diyakini memang kena air mutlak dah. Salah satu dah. Adapun air mutlak yang serupa dengan air musta'mad, maka sahlah ijtihad.
pada keduanya seperti yang telah lalu kenyataannya, dan tiada harus baginya mengambil wuduk dengan tiap-tiap daripada keduanya, kerana ketiadaan jazam ia dengan niat serta kuasa ia atas ijtihad. Melainkan jika dikerjakannya pada wuduknya akan kafiat yang tersebut itu, maka haruslah baginya yang demikianlah yang tersebut dalam Tuhfah. Jadi ada pun air mutlak yang serupa dengan air musta'mal. Ni bagi kita bincang air musta'mal. Sebelumnya air najis, lepas tu air mawar ada. Air yang suci tapi tidak menyucikan lah. Ni air musta'mal pula dah. Jebak mana? Najis dia tidak suci dan tidak menyucikan ke? Ataupun dia ni air suci tapi tidak menyucikan? Tak apalah. Kita bincang air musta'mal dah. Jika ada pun air mutlak yang serupa dengan air musta'mal, maka sahlah berijtihad pada kedua macam air ini. Seperti cara yang telah diterangkan di atas, dan tidak boleh berwuduk dengan kedua macam air itu kerana ketidakpastiannya. Kena buat macam air mama juga, atau air suci tapi tidak menyucikan tu. Kena buat serupa dah sebelum. Sedangkan ia masih dapat berijtihad, terkecuali jika dikerjakan wuduknya menurut cara yang tersebut di atas, maka ia boleh mengerjakan wuduknya dengan cara itu. Kalau buat cara ni, dia kata tak perlu ijtihad lah dah. Mana air air musta'mal, mana air bukan musta'mal dah. Inilah kalau kita pegang masak kita hak kerah dah. Hak payah sikit lah bab musta'mal ni. Hak timbul masalah jadi was-was pula pada hal ni air musta'mal ni. Benda ni basuh yang pertama tu anggota wuduk. Hak kedua mecik-mecik tu tak ada dibicarakan oleh sahabat ke apa. Jadi benda tu dimaafkan lah dah. Jangan duk fikir kan becik ke air musta'mal. Air musta'mal ni kalau kita pisau guna, kita tak ada pisau guna tu tak maksudnya dah. Pasal air tu kita buat cuci dosa kita dah. Tapi kalau mecik sikit tu dimaafkan lah. Benda tak dicek oleh sahabat, oleh Nabi. Kita jangan duk fikir-fikir. Kalau fikir jadi was-was lah. Dia panggil apa kata? Berlebih-lebih lah. Panggil apa istilah ni? Tanatuk. Panggil tanatuk ni. Melampau-lampau dalam agama ni akan jadi menyusahkan diri kita, jadi was-was. Okey, demikianlah yang disebutkan dalam kitab Tuhfah, dalam kitab Futuhul Jawad, yang diterangkan bahawa apabila tidak dikerjakan dengan kafiat cara disebutkan di atas dalam wuduknya, maka tidak boleh berwuduk dengan kedua macam air itu, baik masih dapat mengusahakannya, dan wajib berwuduk dengan kedua macam air itu. Demikian juga kalau bimbang pada ketika berijtihad dan tidak dapat mencari air suci lagi mensucikan. Jadi kalau was-was tak ijtihad pun tak yakin lagi, maka kita buat dua-dua cara gitulah dia kata dah, bagi bukit air najis lah. Gitulah, dan hasil perkataannya tersebut dalam Fathul Jawad, bahawasanya apabila tiada dikerjakan kafiat tersebut itu pada wuduk, maka tiadalah harus baginya wuduk dengan keduanya. Jadi kena buat cara gitu kan, nak buat terah dua-dua. Bukan ambil semai sudah ni, nak kena serentak je kata dah. Macam saat ni lah cara dia. Dan sama ada kuasa ia atas menghasilkannya air mutlak dengan yakin, atau tiada kuasa dan wajib mengambil wuduk dengan kedua-duanya apabila tahyir. Ia pada ketika ijtihad lagi tiada kuasa ia atas menghasilkan air yang suci menyucikan dengan yakin. Jadi tak yakin tak? Tak tentu hak mana yakin, dia kena buat. Gitulah cara ambil semaya katanya. Okay. Bermula tempat tertegah ijtihad seorang pada air mutlak yang serupa dengan air mawar, iaitu apabila ijtihad ia kerana akan taharah jua. Nak taharah ni. Ijtihad ni kerana taharah jua. Adapun jika ijtihad ia kerana akan diminum supaya diminumnya akan barang yang dizankannya akan air atau akan air mawar, maka iaitu harus, dan jika tiada berhenti harus meminum dia itu atas ijtihad sekalipun. Kemudian maka apabila zahirlah baginya ijtihadnya itu air yang mutlak, haruslah baginya memakai dia bagi taharah. Kerana dimaafkan pada suatu, padahal ia mengikut bagi yang lainnya barang yang tiada dimaafkan. Ia padahal dimasukkan bagi dirinya adalah bandingnya apabila serupa atas seorang sahayanya perempuan dengan sahaya perempuan orang lain, maka itu tiada sah baginya ijtihad pada keduanya, kerana gharad bagi mewati'inya, kehendak nak setubuh dah, mewati'i akan dia, kerana tiada pada yang demikian itu tempat bagi alamat, tetapi harus baginya ijtihad pada keduanya.
Kerana gharat menentukan bilik, maka apabila zahir dah baginya dengan istihadnya itu sahayanya dan sabitlah miliknya padanya, nescaya haruslah pula baginya mewatik ini dah, bersetubuh dia lah. Kerana mengikut ia baginya demikianlah yang tersebut dalam tufah dan niyah. Kita baca dah. Beristihad dalam menentukan air mutlak yang serupa dengan mawar tidak dapat dilaksanakan apabila air itu untuk bersuci dah. Ni cerita ni kita nak beritahu ni bab ambil semaya dah, bukan bab nak minum ke apa. Tapi apabila istihad itu untuk memilih air digunakan untuk minum, maka cukup dengan dugaan bahawa air itu ialah air mawar. Kerana memilih air untuk diminum tidak diperlukan istihad. Kita boleh minum air mawar, boleh minum air bukan air najis dah. Jadi tak perlulah istihad dah. Kalau telah nyata melalui istihad bahawa air mutlak diperbolehkan memakainya untuk bersuci kerana dimaafkan untuk dirinya dan tidak dimaafkan untuk orang lain. Jadi istihad ni untuk diri dia dah. Kalau dia tak boleh tanya orang siapa-siapa, tapi orang lain mari lepas yang semaya nak ambil semaya tu. Ya istihad lah. Istihad. Ni lah. Ataupun buat cara sa'di dah. Sebelah muka buat ambil mutlak kau, sebelah payah selagi. Gitulah cara pun kita cerita saat ni lah. Jadi dia bolehkan lah. Itu tak ada masalah lah. Kali istihad pula. Istihad pilih ni. Dah bekas ni dah air mutlak dah. Jadi untuk dia lah tak ada masalah lah dah. Tapi kalau untuk orang lain mari pula main ke dia nak main-main. Kalau dia orang lain tu kena istihad lah. Orang lain pula istihad lah. Tapi orang lain tak maaf dia kena istihad balik lah. Bandingannya apabila ada serupa seorang jariyah. Jariyah ni hamba perempuan. Jadi milikinya dengan jarah yang dimiliki oleh orang lain dia. Maka ia tidak boleh beristihad dalam memilih salah seorang. Dan kedua jariyah tadi untuk melakukan senggama. Tak boleh lah. Pakai anak goma dah. Ia kena. Tak boleh lah. Ia tak boleh. Benda ni jadi apa kata syubhah. Tak boleh lah. Tak boleh nak pilih. Ni tu hamba orang lain. Ni hamba aku nak pakai pilih. Kita gelap lah ke apa dah. Kerana tidak ada tanda yang dapat jadikan alasan istihad. Tapi dalam hal selain dari itu, umpamanya untuk menentukan mana jariyah menjadi miliknya, maka dalam hal ini ia boleh beristihad. Tapi bukan untuk setubuh dah, untuk dia tentu. Mana hamba aku nak kelik rumah ni. Maka bila istihadnya telah tetapkan bahawa jariyah itu miliknya, maka tetaplah pemilikan terhadap jariyah hamba perempuan itu. Dan dengan demikian ia boleh melakukan segama dengan jariyah telah ditentukan menjadi miliknya. Jadi ia telah putus. Ni aku istihad ni. Ada kecing, ada tarik lalak sini, kena ada hamba dia. Maka ia boleh lah setubuh lah. Demikianlah disebut dalam kitab Tufah dan Niyah. Ni itulah kira bab wasuah. Bab kena cek dulu dah. Okay, dan sah istihad pada kambing lah. Dan sah istihad pada kambing yang serupa dengan kambing orang lain, atau kain yang suci yang serupa dengan kain yang kena najis, atau makanan yang suci serupa dengan makanan yang kena najis, atau dirham yang halal yang serupa dengan dirham yang haram, atau barang sebagainya, kerana pada sekalian yang tersebut itu tempat bagi alamat. Maksudnya benda-benda tu kita kena cek tanda-tanda dia dah. Boleh beristihad untuk menentukan kambing serupa dengan kambing orang lain. Kita cek mana nak cek tak talak kau gapo tanda-tanda yang menunjukkan ni kambing kita. Dia pakai yang serupa dengan pakai kena najis, nak tahu pakai mana hak kena najis dah. Hak bau kau cek lah istihad dah. Atau makanan yang suci yang serupa dengan makanan yang kena najis, cek bau rasa gapo lebih kurang dah. Atau dirham yang halal dengan dirham yang haram. Kita cek hak mana daripada duit haram kau gapo. Kerana semua ini ada tanda-tanda berlaku semua tu. Ada tanda-tanda hak kita katalah bau rasa bau kau gapo dak. Unsur-unsur yang menunjukkan. Kita cari bukti lah masuk ke sini. Dan apabila istihad seorang pada air mutlak yang serupa dengan kena najis dan berkehendak ia kepada memakai air yang disangkanya dah akan sucinya, maka sunat baginya membuangkan air yang pada bencana yang kedua dahulu daripada memakai yang dizankannya akan sucinya, supaya tiada membawa tersalah dan tiada memberi tashwish akan zonnya itu pun jika tiada baginya hajat kepada air yang kedua itu, akan umpama minumnya binatangnya dan tiada dibuangkan air yang kedua itu, maka ditilik juga jika sudah dipakainya air yang pertama dan tiada tinggal daripadanya
sedikit jua pun, maka tiadalah harus baginya ijtihad pada air yang kedua kerana ketiadaan berbilang, dan jika ada ia yang tinggal daripada air yang pertama, jikalau sedikit sekalipun, wajiblah atasnya mengulang ijtihadnya jika sudah batal wuduk dengan air yang pertama, dan berkendak pula ia kepada mengambil wuduk pada sembahyang yang lain, lagi tiada ia ingat akan dalil ijtihadnya pertama. Kemudian jika muwafaqah ijtihadnya yang kedua dengan ijtihadnya pertama, maka iaitu zahir, dan jika tiada muwafaqah, tidak samalah. Dia dengan dia seperti berubah zannya, sangkaannya berubah pada air yang kedua daripada najis kepada sucinya, sebab ada diperolehnya sebab alamat tanda-tanda yang menunjukkan atas sucinya. Dia harus baginya memakai zannya yang kedua dengan nas imam kita Syafi'i radhiyallahu taala anhu dah. Jadi kerana jika sekat tu dia. Dia kata apabila seorang berijtihad terhadap air mutlak yang kedua, yang serupa dengan air yang kena najis, dan ia ingin memakai air yang menurut dugaannya suci, maka sunat membawa air pada tempat yang kedua lebih dahulu dah. Dan memakai air yang duga suci agar tidak mengakibatkan timbul kekeliruan dan pula tidak akan membangkitkan keraguan dalam dugaannya. Jadi tak boleh was-was kan? Tak boleh lalu air ni najis dah. Kita ijtihad ni bau lain kau gana kau rasa air ni dah najis dah. Ni bau molek lagi dah. Jadi kita pun buat tu. Hak kedua tu tak boleh jadi was-was dah. Jika tidak memerlukan air yang ada dalam pentapan yang kedua dah, syarat dia tak guna. Kadang-kadang air najis sikit tu kita beri kena teh boleh lagi dah. Bang tak sedap, rasa tak sedap pun kita boleh beri kena teh dah kita dah. Jika tidak memerlukan air yang ada dalam tempat yang kedua, umpamanya untuk diminum binatang kah, dan air yang kedua tidak dibuangnya, maka dilihat air yang pertama sudah dipakai dan tidak ada yang tinggal, maka tidak boleh lagi berijtihad memakai air yang kedua, kerana dianggap tidak berbilang dah. Kalau tak ada air yang mesuh lah, bekah pertama habis ambil sembahyang, bekah kedua ni kita cerita dah air aku ada daripada dua kolah ni air selagi tu habis dah ni tinggal hak selagi dah. Selagi tu dah kita tak adil hak kita tinggal dah. Kita anggap air bukan air suci yang menyucikan lah, bukan air telok dah. Kalau air pertama ada sisanya sekalipun sedikit, maka wajiblah ia mengulang ijtihadnya dah. Jika wuduknya sudah batal dengan air pertama dan ingin berwuduk lagi untuk mendirikan solat yang lain, dan lupa kepada tanda-tanda ijtihad yang pertama, jika ijtihad yang kedua sama dengan ijtihad yang pertama, maka jelaslah boleh makan air yang dianggap suci. Kalau serupa ijtihad dia, pendapat dia pada masa mula-mula ambil sembahyang hak masa pertama tadi, tak ada masalah dah, serupa dah. Tetapi kalau tidak sama, seperti berubah dugaannya terhadap air yang kedua, kalau dahulunya dianggap najis, lalu dalam ijtihad kedua dianggapnya suci pula. Tadi anggap najis hak tempat yang kedua, tiba-tiba anggap suci pula. Bau ni okey ni dah sedap nah. Kerana ia menemukan tanda baru menunjukkan suci, maka ia tidak boleh mempergunakan dugaan kedua. Sesuai dengan nas daripada Imam Syafi'i, mengenai pemakaian dugaan kuat yang kedua dengan melalui ijtihad, kerana mengandung air membatalkan ijtihad dengan ijtihad. Mengandungi okey. Kerana jika dipakainya zonnya kedua dengan ijtihad, nescaya lazimlah daripadanya membatalkan ijtihad dengan ijtihadnya, maka iaitu menyalahi kaedah fuqaha yang masyhur daripada bahawasanya ijtihad tiada membatalkan ia dengan ijtihad. Inilah jika dibasuhnya akan sekalian anggotanya yang guna air yang pertama, dan adapun jika tiada dibasuhnya akan dia, maka lazimlah daripadanya bahawa sembahyang ia dengan air yang diyakinkan najis, maka iaitu tiada sah. Dan apabila tiadalah harus baginya memakai zannya yang kedua, maka hendaklah tayamum, tetapi kemudian daripada campurkannya akan yang tinggal daripada air yang pertama dengan air yang kedua, supaya sah tayamumnya. Kita baca hal ini menjadi kaedah fiqh yang masyhur bahawa ijtihad tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad. Kaedah dia ijtihad pertama tidak dibatalkan oleh ijtihad kedua. Ini jika dibasuhnya seluruh anggota yang kena air yang pertama, dan jika tidak basuhnya dengan air pertama, maka ia solat memakai air diyakini najisnya tidaklah sah. Tapi kalau yakin tadi salah ijtihad dia memang menaki yang najis, tak sah lah. Kalau tidak diperbolehkan pergunakan dugaan yang kuat yang kedua, maka hendaklah ia bertayamum. Tapi sudah ia bercampur air yang masih tinggal pada tempat yang pertama dengan air yang ada dalam tempat yang kedua, agar tayamumnya sah. Jadi dia tak ada air yang suci. Jadi kalau waswah pertama kedua tu hak mana so ni, najis hak mana so, tak boleh ambil sembahyang, capur. Jadi tak boleh ambil sembahyang dua-dua.
Dia tentu tak boleh ambil semaya dua, barulah tayamum kata dah. Jika wuduknya dengan air pertama belum batal, ia tidak usah lagi mengulang istihadnya. Dan sahlah solatnya yang wuduknya itu sekalipun dugaannya berubah terhadap air yang ada dalam tempat yang kedua, jadi duganya najis. Kemudian menurut dugaannya keduanya suci pula dah. Jadi kalau style duga air saja. Hak pertama yang kata suci tu, pada hak kedua yang duganya najis, dimaafkan. Hak pertama tu tak payah qada semuanya lah, kira sah dah. Kecuali betul-betul yakin lah. Betul yakin tu lain lah. Kalau lebih kurang macam ini najis sila ambil semayat ni lah. Macam saja dia kata tak wajib ulas semuanya, pakai hak takdi saja dah. Tak ada masalah sekira bu, dikira sah lah semuanya tak ada dah. Walaupun duga dah. Okey, kita tengok ni hasiah dia pula. Pada menyatakan memakai segala berjana daripada emas dan perak. Pula dah. Boleh ke? Jadi emas dan perak dah. Bermula haram atas segala akal bala, orang berakal lah. Maksud bukan berakal, maksud dia balik tu. Akal balik lah, berakal dengan dia tu cukup dah umur 15 tahun ke atas, ataupun hik ke, ataupun keluar mani ke apa dah. Lelaki dan perempuan balik memakai emas dan perak jadi haram dah. Jikalau kerana bekas bersuci atau lainnya, atau kerana akan dirinya atau lainnya, atau setengah emas ada setengah yang lain daripada emas dah. Daripadanya seperti emas dengan tembaga, atau perak dengan tembaga, atau kerana ditaruhnya. Jikalau kecil sekalipun kerana sebab ditegahkan Nabi SAW daripada demikian itu. Seperti sabda Nabi SAW, la tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Anhu man akala aw ashraba fi ina'in min dhahabin aw fiddatin fa ka'annama yajuru fi batnihi nar jahannam. Jadi dua hadis tu dah. Ada dua hadis cerita tentang tak boleh makan, ambil semaya pun tak boleh, makan minum tak boleh ikut dah. Ambil semaya daripada bekas emas dan perak. Begitu makan minum bekas emas dan perak dia dah haramkan dah. Walaupun perempuan dah, perempuan ni boleh guna emas untuk perhiasan, tapi untuk pinggir makuk, ambil semaya bekas semaya ke apa tak boleh dah. Yang ni janganlah kamu makan dan minum pada segala berjana emas dan perak. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa yang makan dan minum pada segala berjana emas dan perak, maka apa ni? Serasa ia memasukkan, maka dia telah ia memasukkan ke dalam perutnya api neraka dah. Maka seksanya ni. Jadi seksaan dia nak masuk ke api neraka, pada perutnya api neraka dah. Jadi kalau guna pinggir mah ataupun makuk mah, sudu mah, gelas mah, bekas air semaya, ceret mah, semua tu tak boleh dah, jadi haram ni. Adapun sebab ditegahkan Nabi SAW itu kerana membegahkan, membesarkan dirinya dan memecahkan hati segala orang yang papa dan haram. Orang miskin jadi sedih dah. Dan haram memakai cungkil gigi daripada emas dan perak, atau pencolek telinga, atau pegawai permainan ke apa ni? Permainan atau apa ni? Culam atau kaki din, atau perasapan. Ikutlah. Culam kau gapo, teko kau gapo dah, kek gapo. Jadi semua peralatan ni ada. Jikalau dengan disahaja sengaja dari jauh cium baunya sekalipun, dicium baunya sekalipun. Walaupun tak jauh dah, kita tak buat jauh-jauh, bukan kita dah. Kita guna bekamah. Makna kata mendupa apa? Untuk bau harum dah. Ni orang-orang Arab dia bakar kayu dia tu untuk bau harum seperti rumah tu. Bekas tu nak buat bau sedap tu tak boleh kita guna bekas emas atau bekas perak dah. Dan demikian lagi jikalau daripada emas ditampalkan pada barang yang suatu, jikalau kecil kerana hajat sekalipun haram jua. Dia kata tak boleh juga. Walaupun kalau sekecil, kalau emas buat tapak apa bekas-bekas dah.
Dan demikian lagi daripada perak yang ditampalkan pada suatu jika besar kerana perhiasan. Kalau perhiasan atau setengah akan hajat dan setengah akan perhiasan, ini pun tetap haram juga dah. Jadi kalau kita tepek nak suruh terpaksa, nak suruh tak boleh bocor so. Selagi nak suruh nampak comel dah. Jadi ada dua-dua niat dah. Tak boleh juga dah. Pasal dia ada unsur perhiasan lagi dah. Unsur perhiasan ni tetap haram dah. Tetapi makruh perak ditampalkan itu jika besar kerana hajat atau kecil kerana perhiasan. Melainkan halal memakai malmak daripada emas dan perak jika tiada diperolehnya angsa ke apa ni, itulah kata tembaga ke apa dah, atau perak itu diambil daripadanya tak kali dimasukkan ke dalam apa dah wap ni ke apa ni. Tetapi yang baru buat dan yang pengupahkan dia itu pun haram juga. Jadi kalau ambil upah benda-benda gitu buat perhiasan daripada emas perak haram. Dan demikian lagi haram memakai suasa dan perak dari perak yang dipercampurkan daripada tembaga atau barang sebagainya. Ini kata tak boleh mengikut pendapat ni dah. Cerca suasa ni mengikut mazhab kita tak boleh mana ni. Dan demikian lagi halal memakai segala berjana daripada mak nikam atau daripada kulit atau daripada tanah atau daripada tembaga atau daripada barang sebagainya yang lain daripada emas dan perak. Jadi selain daripada emas dan perak bolehlah kita buat bekah makan minum kita dah. Tapi kalau emas dan perak tak boleh kita buat bekah makan ni minum untuk asap bau sendak ke ataupun untuk bekah ambil semaya ke. Jadi tak boleh guna peralatan mah, sudu mah ke, gerpu mah ke, chopstick mah ke, semua tak dia. Ngorek hidung mah ke, ngorek hidung telinga mah ke, benda tu mah dan perak tak boleh digunakan. Tapi darurat harus memakai dia. Kalau darurat tu naiklah. Contohnya ada dia mengikut zaman Nabi lagi tak. Cara dah ni mungkin tak begitu caranya dulu. Kalau nak berubat nak tapung benda-benda ropong ropong hidung ni. Nak pedai ke telinga ropong ke hidung ropong lah. You boleh ganti dengan mah. Mengikut cara zaman dulu dah. Dan Nabi Nabi kata tak apa dah. Tapi kalau zaman lain ni ada cara lain tak sedut guna mah dah untuk bertapung hidung dengan mah dan sebagainya. Okey, setakat tu sajalah perbincangan kita. Wallahu alam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.